Assalamualaikum semua. Jadi pada hari ini kami akan membincangkan tentang topik 5 iaitu bahan pengajaran penguasaan literasi. Berdasarkan topik ini, kami akan membincangkan satu masalah. Tapi apa ya masalah tu? Murid-murid sekarang kurang berminat untuk membaca kan? Betul tu. Tapi sekarang kan dah banyak bahan pengajaran yang menarik. Betul sekali. Antara contoh bahan pengajaran penguasaan literasi yang kita boleh gunakan untuk murid-murid ialah bahan teks, bahan digital, bahan autentik dan juga bahan grafik. Begitu rupanya. Jadi, mari sama-sama kita rungkaikan. Jadi, berdasarkan 4 bahan pengajaran penguasaan literasi yang telah diterangkan, kami telah berbincang untuk memilih 3 bahan pengajaran yang sesuai untuk digunakan terhadap murid yang kurang berminat dalam membaca. Yang pertama iaitu bahan autentik. Apakah bahan autentik? Bahan autentik seperti keratan surat khabar, risalah ataupun menu restoran boleh digunakan oleh guru dalam aktiviti membaca yang berkait dalam kehidupan sebenar murid. Sebagai contoh, guru boleh memberikan keratan berita pendek kepada murid dan meminta mereka untuk membaca secara individu ataupun secara berkumpulan. Selepas itu, murid diminta untuk mengenal pasti isi penting, perkataan baharu ataupun menjawab beberapa soalan kefahaman berdasarkan teks tersebut. Guru juga boleh meminta murid untuk membincangkan maklumat yang diperoleh daripada bahan tersebut dan berkongsi jawapan dengan rakan sekelas. Aktiviti ini akan membantu murid untuk memahami teks sebenar yang sering ditemui dalam kehidupan seharian. Pengajaran yang kedua pula ialah bahan grafik. Bahan grafik ini merujuk kepada bahan yang menyampaikan maklumat melalui gabungan carta alih, gambar, simbol ataupun ilustrasi. Sebagai contoh ialah poster, peta minda, komik dan juga carta alih. Dalam aktiviti PDP literasi, guru boleh menggunakan bahan grafik seperti komik ataupun gambar bersiri untuk meminta murid mencari maklumat yang terdapat dalam dialog tersebut. Baiklah, bahan pengajaran yang kedua ialah bahan grafik. Bahan grafik ini merujuk kepada bahan yang menyampaikan maklumat melalui gabungan gambar, simbol, carta ataupun ilustrasi. Sebagai contoh ialah poster, peta minda, komik ataupun carta alih. Dalam aktiviti PDP literasi, guru boleh menggunakan bahan grafik seperti komik ataupun gambar bersiri untuk meminta murid membaca dialog, memahami jalan cerita dan juga menceritakan semula isi yang terdapat dalam komik tersebut. Guru juga boleh menggunakan infografik untuk membantu murid mengenal pasti isi penting dan juga memahami maklumat dengan lebih mudah. Bahan grafik ini sangat penting dan juga berkesan untuk menarik minat murid dalam membaca kerana unsur visual seperti gambar dan juga warna dapat menjadikan bahan bacaan itu lebih menarik dan juga tidak membosankan. Murid juga lebih mudah untuk memahami isi kandungan kerana maklumat yang disampaikan lebih ringkas dan juga jelas melalui visual. Selain itu, bahan grafik ini juga dapat membantu murid yang masih lemah membaca kerana mereka boleh menggunakan gambar sebagai panduan ataupun petunjuk untuk mencari maklumat dalam teks tersebut. Seterusnya kita pergi kepada bahan digital. Bahan digital ialah bahan bacaan yang disampaikan melalui teknologi seperti komputer, tablet atau telefon pintar. Contohnya termasuklah juga e-buku, cerita digital, video pembelajaran, aplikasi membaca ataupun laman web pendidikan. Dalam PDP literasi, guru boleh menggunakan bahan digital seperti e-buku interaktif atau cerita animasi untuk menarikkan lagi perhatian murid-murid. Murid boleh membaca teks pada skrin yang akan ditunjukkan oleh guru sambil melihat gambar atau mendengar audio yang membantu mereka untuk memahami cerita dengan lebih baik. Seterusnya, penggunaan bahan digital juga dapat meningkatkan lagi minat murid untuk membaca kerana bahan ini bersifat interaktif, menarik dan juga selari dengan perkembangan teknologi pada masa kini. Murid biasanya lebih teruja apabila mereka menggunakan peranti digital dalam pembelajaran. Selain itu, bahan digital juga membolehkan murid belajar secara fleksibel kerana mereka boleh membaca semula bahan tersebut pada bila-bila masa sahaja. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi kemahiran membaca serta kefahaman
murid terhadap bahan bacaan tersebut. Seterusnya, saya akan menjelaskan bagaimana bahan tersebut boleh digunakan dalam aktiviti PDP literasi. Yang pertama ialah bahan autentik. Bahan autentik seperti keratan surat khabar, risalah atau menu restoran boleh digunakan dalam aktiviti membaca yang berkait dengan kehidupan sebenar murid. Guru boleh memberikan teks pendek untuk dibaca secara individu atau berkumpulan. Selepas membaca, murid diminta mengenal pasti isi penting, perkataan baharu atau menjawab soalan kefahaman. Aktiviti ini membantu murid memahami teks yang sering ditemui dalam kehidupan seharian. Yang kedua ialah bahan grafik. Bahan grafik seperti komik, poster atau gambar bersiri dapat membantu murid memahami isi bacaan melalui visual. Guru boleh memaparkan komik dan meminta murid membaca dialog yang terdapat di dalamnya. Selepas itu, murid boleh menceritakan semula jalan cerita atau menyatakan pengajaran yang diperoleh. Aktiviti ini memudahkan murid memahami teks dengan bantuan gambar. Yang terakhir merupakan bahan digital. Bahan digital seperti e-buku atau video pembelajaran boleh menjadikan PDP lebih interaktif. Guru boleh memaparkan bercerita digital dan meminta murid membaca teks yang dipaparkan. Murid juga boleh menonton video yang mempunyai sari kata. Selepas itu, guru menjalankan aktiviti soal jawab atau meminta murid menceritakan semula isi cerita. Aktiviti ini menjadikan pembelajaran lebih menarik. Seterusnya, saya akan menyatakan kelebihan-kelebihan dalam penggunaan bahan tersebut dalam membantu murid untuk menguasai literasi. Jadi yang pertama ialah bahan autentik. Bahan autentik ni penggunaannya untuk membantu murid menguasai literasi kerana bahan tersebut berkaitan dengan kehidupan yang sebenar seperti berita ataupun risalah. Jadi hal ini dapat meningkatkan minat dan motivasi murid untuk membaca. Selain itu, murid juga dapat memahami cara mendapatkan maklumat daripada teks yang sebenar serta dapat menambah kosakata baharu dan meningkatkan kefahaman membaca. Bahan yang kedua ialah bahan grafik. Bahan grafik akan membantu murid untuk memahami maklumat dengan lebih mudah kerana bahan grafik menggabungkan teks dan visual seperti gambar dan juga warna. Visual yang menarik dapat menarik perhatian murid dan mengurangkan rasa bosan semasa membaca. Selain itu juga, gambar akan membantu murid yang lemah untuk membaca dan memahami maksud teks dan mengingati maklumat dengan lebih baik. Jadi bahan yang terakhir ialah bahan digital. Bahan digital bersifat interaktif dan juga sesuai dengan perkembangan teknologi kini. Penggunaan e-buku atau video dapat menarik minat murid melalui gambar, animasi dan juga audio. Untuk bahan yang terakhir ialah bahan digital. Bahan digital bersifat interaktif dan juga sesuai dengan perkembangan teknologi masa kini. Penggunaan e-buku atau video dapat menarik minat murid melalui gambar, animasi dan juga audio. Jadi murid juga boleh mengakses bahan bacaan pada bila-bila masa dan juga dapat mengulang bacaan. Sekaligus dapat membantu untuk meningkatkan kemahiran membaca dan juga kefahaman mereka. Sekian itu sahaja daripada kami.